Assalamualaikum dan selamat kembali ke FTV. Hari ni hari Ahad, seperti biasa kita ada sembang Ahad. Dan hari ni kita nak bercerita tentang kereta elektrik, secara lebih tepat lagi 5 sebab kenapa Malaysia perlu ubah ataupun memulakan industri kereta elektrik secepat mungkin ataupun kalau boleh sekarang juga. Jadi sebab yang pertama ialah kerana kereta elektrik ni sebenarnya dia murah untuk kita gunakan. Ini kerana kos untuk elektrik semakin menurun, di mana kos untuk bahan api hidrokarbon semakin meningkat. Jadi dalam tempoh 10 tahun yang lepas, kos untuk solar panel telah jatuh sebanyak lebih pada 80%, 82% kalau tak silap saya. Ianya bermula lebih kurang dalam hampir $5,000 untuk setiap kilowatt, dan sekarang ianya sudah pun turun ke lebih kurang tahap antara $900 hingga $1,000 untuk setiap kilowatt. Ini dalam masa tempoh 10 tahun. Dan mengikut analisa yang sedang dilakukan, kos ini akan terus menurun pada kadar yang serupa juga sehingga pada tahun 2030 dikatakan ianya akan berada di sekitar $200 untuk setiap kilowatt. Ini saya dapat data ni daripada satu organisasi yang dipanggil Rating X. Jadi Rating X ni adalah satu penganalisa masa depan lah. Jadi mereka menggunakan apa yang digelaran SEBA Disruptive Framework. Jadi SEBA Disruptive Framework ni telah digunakan secara berjaya oleh Tony Seba. Dia mencipta sistem ni, di mana dia telah berjaya meramalkan kebangkitan tenaga elektrik dan juga kenderaan elektrik dengan begitu tepat sekali. Jadi sebelum kita teruskan, saya nak awak tengok sikit ini sedutan daripada video yang dihasilkan oleh Rating X, disampaikan oleh penganalisis Dr. Adam Dorr mengenai kos ataupun penurunan kos tenaga di masa depan datang jika kita menggunakan tenaga elektrik, tenaga solar ataupun tenaga angin ataupun lain-lain punca tenaga yang mesra alam. The costs of solar, wind, and batteries have been improving relentlessly for several decades, and now incumbent coal, gas, and nuclear power technologies can no longer compete. This makes the disruption inevitable because of economic forces alone. The disruption won't happen everywhere at exactly the same time. But for those regions that choose to lead the disruption, a 100% solar, wind, and battery system is possible as soon as 2030. Cost is the fundamental driving force. Just since 2010, the cost of solar PV has fallen 82%, or an average of nearly 16% per year. We project that it will continue to improve at 12% per year during the 2020s, and so by 2030, solar will be more than 70% cheaper than it is today. Nampak macam mungkin terlalu bagus kan? Jadi betul ke apa yang dikatakan? Saya tahu awak mesti bertanya kan, betul ke apa yang dikatakan ni? Apa yang berlaku sekarang ialah satu perubahan, dan ramai orang tak nampak perubahan ini kerana ramai penganalisis masih lagi menggunakan analisa secara analogi. Jadi analisa secara analogi ini memang satu teknik yang mudah digunakan dan boleh kita pakai dan boleh pakai buat masa bila dalam keadaan yang tenang, di mana kita boleh membuat perbezaan ataupun analisis yang bagus dalam keadaan yang stabil. Tetapi dalam keadaan perubahan sedang berlaku, terlalu banyak faktor-faktor yang tidak diketahui, dan juga analisis secara analogi ini selalunya menghasilkan jangkaan secara linear. Perubahan-perubahan yang dia boleh nampak hanyalah secara linear, kerana dalam keadaan stabil mungkin itu yang akan berlaku. Tapi bila berlaku perubahan, anjakan yang akan berlaku adalah secara eksponensial, dan kita boleh tengok, dia akan ceritakan kat sini kenapa benda ni berlaku. Now, conventional analyses almost always underestimate cost improvements during disruption, and conventional analyses often make linear forecasts for market growth. In reality, disruption always follows an S-curve, the first phase of which is exponential. So, why do disruptions follow an S-curve? The answer is that it's because they're driven by causal feedback loops. For any new technology, falling costs increase demand, which attracts more investment in production. That in turn expands supply, and expanding supply lowers costs even further. At the same time, growing demand also triggers more infrastructure investment and government support, which also increase supply. As supply expands, the technology itself improves. The public becomes more accepting of it, and network effects emerge around leading brands and platforms, all of which drive demand growth even further. So the entire process is characterized by acceleration,
with each feedback loop amplifying the others in a virtuous cycle. And at the same time, growing demand for the new reduces demand for the old. Revenues for the old technology decline, which causes supply to shrink. A smaller supply means loss of economies of scale, and so costs increase. At higher costs, which translate into higher prices, demand falls. Less demand also means less profit, less investment in production and infrastructure, less government support, all of which cause supply to contract further. And that in turn reduces public acceptance and weakens network effects. Dan analisis mereka adalah berdasarkan kepada sejarah di mana mereka melihat perubahan besar yang telah berlaku di masa lampau dan kita melihat perubahan ini adalah secara eksponensial. For incumbents, the process is also an accelerating one, where each factor catalyzes the others. But in this case, it's a vicious cycle of decline. And less demand for the old drives all the more demand for the new. Now, we've seen this pattern again and again for technologies of all different kinds throughout history, and in each case, the outcome is not a slow, incremental transition, but rather a rapid and total transformation of the market that takes place over the course of just a decade or so. Jadi daripada sini kita boleh nampak bahawa apa yang mungkin Akio Toyoda, pengurusi kepada syarikat Toyota Motor Corporation, yang mengatakan sekiranya semua orang berganjak kepada kenderaan elektrik, kos untuk mengubah infrastruktur ataupun menambah keupayaan jana kuasa elektrik adalah terlalu mahal, mungkin tidak boleh diguna pakai lagi kerana kos penjanaan secara solar sahaja sudah makin menurun, dan kita tengok kos penjanaan menggunakan angin juga semakin kincir angin juga semakin menurun. Dan ini menunjukkan bahawa di masa depan kita akan mempunyai kelebihan janaan elektrisiti, kerana apabila kita menggunakan solar, kita perlu menjana elektrisiti lebih daripada yang kita perlukan kerana kita perlu simpan untuk waktu malam dan juga waktu-waktu hari mendung. Jadi oleh itu sebenarnya kita akan mempunyai excess capacity dan kos untuk penjanaan tersebut sudahlah jatuh lebih murah. Kita ada excess capacity pula. Jadi maksudnya di masa depan kita kira kos untuk tenaga elektrik akan menjadi sangat murah berbanding dengan hidrokarbon. Jadi jika Malaysia gagal untuk mengambil kira perubahan-perubahan ini dan mula adapt kepada tenaga elektrik sebagai tenaga utama untuk sistem pengangkutan dan pelbagainya, kita akan sangkut dan kekal dengan sistem infrastruktur yang tidak cekap, dan ini juga akan menyebabkan kita terpaksa menanggung kos tenaga yang lebih tinggi berbanding dengan negara-negara lain yang akan bergerak ke arah elektrik dengan lebih cepat. Sebab kedua, kenapa kita perlu berganjak ke kenderaan elektrik? Yang ini melibatkan keselenggaraan lah. Jadi kereta elektrik ini lebih mudah untuk diselenggara. Seperti yang kita semua tahu, motor elektrik tu dia komponen dia tak banyak. Komponen yang bergerak lagi lah tak banyak. Dalam motor elektrik hanya ada satu benda yang bergerak, iaitu rotor. Dan rotor bergerak perlukan 2 bearing, that's it. Untuk kereta macam-macam injap, lega aci, engkol aci, sesondol, valve, macam-macam benda-benda nak bergerak, perlu macam-macam bearing dan macam-macam jenis pelinciran. Jadi untuk kereta elektrik tidak ada. Saya fahamlah kerana teknologi elektrik nampak macam barulah dalam kereta, tapi sebenarnya dah lama. Dan kalau kita tengok di sekeliling kita di rumah pun ada sekurang-kurangnya ada 10 motor elektrik dalam rumah kita yang berjalan, yang kita tak pernah fikir pun pasal selenggara. Cuba fikirkan. Awak pernah fikir selenggara motor elektrik, kipas angin kat rumah awak? Tak pernah kan? Mesin basuh? Tak pernah kan? What about peti sejuk? Tak kan? Penjedut hampa gas? Pun tidak. Phone pun tidak kan? Phone tu pun ada motor elektrik dia kat mana? Penggera kan? Dia ada vibrator, vibration tu menggunakan motor elektrik. Jadi motor elektrik ni sebenarnya satu benda yang kita fire and forget lah. Kita beli, kita pakai, kita dah tak ingatkan dia sampailah dia rosak, dan selalunya memerlukan masa setidak-tidaknya 10 tahun lah baru nak rosak. Kalau kipas angin kat rumah tu kadang-kadang sampai 20-30 tahun pun tak rosak-rosak lagi. Jadi awak tak perlu percaya cakap saya je. Saya ada data daripada Consumer Report yang menunjukkan bahawa kos selenggara untuk kereta elektrik adalah 50% daripada kos selenggara kereta ICE. Dan ini tak semestinya kos repair lah. Kalau ada apa-apa rosak tu dia lebih murah, tapi juga kerosakan tu kurang berlaku berbanding dengan ICE kerana bilangan komponen lebih rendah. Tapi anda juga mungkin pernah melihatlah artikel-artikel yang berbeza pendapat yang mengatakan sebenarnya lebih mahal. Dan saya ada tunjuk kat sini satu artikel yang menunjukkan bahawa kos pemilikan kereta elektrik mungkin lebih tinggi. Dalam artikel ni kita tengok bila ditunjukkan pecahan dia, ditunjukkan kos selenggara lebih murah, kos bahan api lebih murah, tapi yang lebih mahal mungkin kos pembiayaan. Pasal buat masa sekarang
harga kereta elektrik itu lebih tinggi daripada kereta ICE. Dan juga insurans, pasal kereta itu lebih mahal, mungkin insurans lebih tinggi, dan juga mungkin syarikat insurans tak berapa arif lagi, jadi orang charge extra untuk insurans. Dan juga dia punya susut nilai lah. Jadi susut nilai ni memang isu besar juga buat masa sekarang, pasal orang masih lagi belum yakin dengan teknologi kereta elektrik. Jadi untuk di pasaran terpakai, kereta elektrik ini mungkin nilai dia lebih rendah daripada kereta ICE. Tetapi saya percaya benda macam susut nilai ni akan berubah sekelip mata apabila kereta elektrik menjadi lebih banyak di jalan raya, kerana kita akan sedar bahawa ianya lebih mudah untuk diselenggara dan kurang benda nak rosak. Jadi untuk kebanyakan orang, bukannya peminat kereta, dia orang tak kisah pun kereta ada enjin ke, ada elektrik ke, yang pentingnya ianya murah dan mudah diselenggara. Dan saya rasa dalam tempoh 5 hingga 10 tahun kita akan mencapai tahap di mana kereta elektrik akan jadi lebih murah untuk dibeli dan sudah tentu lebih mudah untuk diselenggara. Jadi kalau nak tengok, ini ada satu pendek video sedutan video daripada Scotland. Ini daripada Fully Charged, channel Fully Charged. Saya ambil sikit lah. Dia cerita tentang satu operator pengusaha teksi di Dundee di Scotland, di mana mereka telah menukar kereta teksi mereka kepada elektrik. Dan ini dikatakan kos selenggaraan sangat rendah. Brake pad pun tahan sampai 100,000 km lebih pun tak tukar-tukar lagi. It's at the end of the week when you start looking at the figures, what would typically be £180 to £200 in diesel a week will equate to more like a £30-40 electricity bill. Yeah, but in terms of then mechanical soundness, like drivetrains, steering, brakes, that's all been... Yeah, I mean, just referencing what you were saying earlier on about the article that came out about the brakes, you're getting, even as a taxi, you're getting about 100,000 miles out of a set of brake pads. Right. And what would you get out of a set of brake pads on a diesel? I don't know what it would be. 30,000. Saya tahu masih lagi ramai peminat kereta biasa, pembakaran. Jadi selepas ni kita akan buat satu video tentang teknologi enjin pembakaran dan apa lagi yang masih boleh dibangunkan dan ada berapa lama lagi mereka boleh bertahan. Okey, kita bergerak ke sebab ketiga pula kenapa kita perlu anjak ke kereta elektrik secara cepat mungkin. Ini kerana kereta elektrik ini tidak menghasilkan pencemaran tempatan. Pencemaran tempatan itu maksudnya di sekeliling kereta tu di mana ia beroperasi, ia tidak menghasilkan pencemaran lah sebab tak ada asap keluar. Betul kan? Saya tak tipu kan? Tapi betul lah, ada orang kata tapi bateri itu sendiri, kos ataupun proses penghasilan bateri itu sendiri adalah tidak mesra alam kerana mungkin menggunakan bahan-bahan toksik, juga menggunakan logam-logam yang rare, dan ini semua kos, ini semua mahal, menghasilkan pelombongan, nak kena korek tanah, nak korek cari bahan-bahan macam lithium, kobalt. Itu memang betul dan saya mengaku bahawa ini memang perkara yang berlaku. Tetapi hakikatnya teknologi bateri itu sendiri sedang mengalami perubahan besar di mana benda-benda kalau bahan-bahan tu mahal, memang industri secara automatik akan mencari benda yang lebih mudah digunakan dan lebih selamat. Kerana apabila macam contoh sekarang bateri lithium ion dia tak stable. Bila kena terbocor ke, dia boleh terbakar, meletup dan macam-macam masalah lain. Jadi dah sekian lama orang telah cuba menghasilkan satu resepi baru yang mana bateri tersebut lebih tahan lasak dan lebih tahan lama dan lebih murah. Dan kita dah mula nampak dah, sebagai contoh CATL daripada China sudah menghasilkan lithium iron phosphate punya resepi, di mana bateri ini sudah pun mula digunakan dalam kereta model-model kereta Tesla yang dikeluarkan di China, di Shanghai, Model 3 dan juga Model Y. Dan kita nampak ada satu perubahan besar berlaku dari segi harga kerana resepi tersebut lebih murah. Jadi ianya telah berjaya menghasilkan satu harga yang lebih rendah untuk Tesla. Of course ia tidak mempunyai kepadatan tenaga yang sama seperti lithium ion konvensional, tetapi ia lebih murah dan mungkinnya sesuai untuk aplikasi untuk mereka yang mahu memilih kereta elektrik yang lebih murah harganya tetapi tidak memerlukan jarak pemanduan yang begitu jauh. Tak jauh pun, hampir 500 km jugalah jarak pemanduan yang boleh dicapai dengan menggunakan bateri baru ini. Dan ada juga orang yang kata kereta elektrik itu okeylah dia tak menghasilkan asap, tetapi ia menggunakan elektrik yang dijana di stesen jana kuasa yang menggunakan arang batu, yang menggunakan gas, yang menggunakan hidrokarbon yang menghasilkan asap. Saya ada dua lah argument untuk itu. Yang pertama sekali, kalau kita hanya memerlukan 20 stesen jana kuasa untuk memacu semua kereta dalam Malaysia, jadi ini bermakna kita perlu hanya tengok 20 stesen jana kuasa dan bukan berjuta enjin kereta yang kita kena pastikan bersih. Tengok betapa susahnya nak pastikan enjin lori itu tak mengeluarkan asap banyak kan, tiap-tiap lori nak kena periksa. Tapi kalau kita ada 50 ke 100 je stesen jana kuasa kat Malaysia, kita boleh pergi tengok 100, tak banyak mana, 100 kita boleh pergi periksa setiap satu dan pastikan ia menggunakan teknologi terkini untuk mengurangkan pencemaran.
Tetapi lebih daripada itu, banyak kajian yang menunjukkan bahawa walaupun kereta elektrik menggunakan bahan elektrik yang dihasilkan menggunakan barang arang batu ke gas ke, ia tetap lebih cekap kerana ini. Motor elektrik boleh menikmati kecekapan tenaga sehingga 98%. Ini bermakna kita masukkan 100 kilowatt elektrik, dia boleh hasilkan 98 kilowatt kerja. Kalau untuk enjin biasa, kita masukkan 100 kilowatt petrol, nilai dalam dia punya joule lah, energi dia, kita boleh hanya mendapat kecekapan haba sebanyak 40% dalam aplikasi yang paling canggih. Enjin Toyota yang dipanggil Dynamic Force mencapai kecekapan haba yang paling tinggi dalam dunia, 40%. Tetapi untuk enjin-enjin biasa, ianya lebih dekat kepada 30%. Ada yang lebih rendah daripada itu pun untuk enjin-enjin yang lebih lama. Jadi ini menunjukkan dalam segi penggunaan bahan api on-site, kereta itu sendiri dah kehilangan banyak dari segi kecekapan. Yang keduanya, proses penghantaran bak elektrik melalui arus ulang alik voltan tinggi. Sekarang kita gunakan 1 million volts untuk high voltage transmission line kita, high tension line kita. Dia punya kecekapan juga tidak kurang daripada 98%. Maksudnya kita tak ada kehilangan banyak tenaga dari kita menghantar daripada stesen janakuasa ke plug di rumah kita, berbanding dengan petrol dan diesel. Dalam memerlukan bahan api yang banyak untuk saringan dia di refinery. Lepas tu nak kena hantar dengan lori pula setiap stesen. Jadi bayangkan bahawa banyak tenaga yang diperlukan hanya untuk menghasilkan bahan api tersebut dan menghantarnya untuk distribution. Elektrik tak macam tu kan. Dan kita tengok kebanyakan stesen janakuasa mempunyai kecekapan haba yang jauh lebih tinggi daripada kecekapan haba daripada kereta biasa. Mungkin 50, 60 hingga 70% kecekapan, pasal dia boleh recapture the heat yang dah habis digunakan tu untuk continuously menghasilkan elektrik. Tak macam enjin kereta, dia dah keluar sebagai exhaust dan memang hilang macam itu je. Sekarang kita ke sebab yang keempat pula, kenapa kita perlu bergerak ke arah tenaga elektrik dengan cepat. Tenaga elektrik ni boleh mengurangkan kebergantungan negara kepada sumber minyak. Bila saya cakap macam tu je, pertama sekali yang akan datang kata, oh macam ni menyusahkan Petronas lah, Petronas akan bankrupt lah, kerajaan gunakan duit Petronas banyak untuk belanja pembangunan dan macam-macam. Betul. Dan sebenarnya kita kena fikirkan, sejak 10 tahun yang lalu Malaysia bukan lagi net exporter tau sebenarnya untuk minyak, kita net importer, kerana bahan api ataupun minyak yang dihasilkan di Malaysia ni tak cukup banyak seperti yang minyak yang kita perlukan. Dan juga minyak kita daripada dulu pun memang kita ekspor keluar, sebab minyak kita berkualiti tinggi, sweet crude, kita pakai sour crude untuk kita penggunaan di Malaysia. Jadi kita memang has been a net importer untuk 10 tahun pun. Jadi Petronas akan terus membuatkan usaha cari gali dia, akan terus menghasilkan minyak. Kerana minyak ni masih lagi akan digunakan lah, saya kira 10, 15, 20 tahun masih lagi akan digunakan untuk sebagai bahan api, untuk pengangkutan, paling-paling tidak pun lagi 30 tahun. Tapi selepas pada itu pun minyak masih lagi boleh digunakan sebagai input untuk industri, pelbagai-bagai kegunaan minyak ni sebenarnya. Jadi kita tak payah perlu risau sangat pasal Petronas ni, sebab ni kalau awak tengok dekat dia punya website pun dia orang ada sustainability punya section, dan kat dalam ni pun awak nampak dia orang dah kata by 2050 dia orang nak carbon neutral. Macam mana nak jadi carbon neutral kalau awak penghasil bahan api hidrokarbon kan, mestilah ada cara-cara lain. Kita tengok kat bawah sikit dia pun letak gambar solar farm. In fact kat dia punya landing page untuk sustainability tu pun tu solar farm kat belakang tu, dan kat bawah ni pun dia tunjuk lagi selling solar farm. Jadi dia orang pun sebenarnya dah berpandangan jauh, sebab suka tak suka lah, sama ada kita adopt tak adopt ke electricity ni, dunia akan bergerak ke arah itu. Dan syarikat-syarikat minyak daripada dulu lagi dah start mula fikirkan. In fact jenama macam British Petroleum, dia orang dah tukar daripada sebuah syarikat minyak kepada syarikat tenaga dah mungkin 20 tahun dah. Sama lah macam Shell pun sekarang cuba-cuba nak cas baik dan bukan lagi pencemar. Tapi ini semua sesuatu yang akan berlaku di masa depan, dan kita akan berganjak kepada sumber tenaga baru, dan Petronas sudah tentu akan menggunakan kelebihan yang mereka ada untuk menjadi pelopor dalam bidang tersebut. Dan sebab yang kelima, dan saya rasa sebab yang paling penting sekali,
ialah anjakan kepada kenderaan elektrik ini akan menghasilkan satu anjakan dari segi paradigma dan juga anjakan dari segi teknologi. Selain daripada perubahan dari segi teknologi elektrik ni untuk kereta dan pengangkutan, perubahan yang paling besar sebenarnya sedang berlaku sekarang ialah artificial intelligence ataupun kepintaran mesin. Jadi kepintaran mesin ini akan digunakan ataupun sudah pun digunakan untuk mengubah hidup kita. Ada yang kita sedar dan ada yang kita tak sedar. Antara perubahan yang paling besar yang telah berlaku akibat kepada kepintaran mesin ini ialah sesuatu yang dipanggil Google. Jadi carian Google menggunakan kepintaran mesin dan ianya telah mengubah cara kita melihat ataupun mencari maklumat, dan cara daripada AI ini juga digunakan untuk pelbagai-bagai cara lah. Itu dalam social media juga AI digunakan untuk buat anjuran tentang cara kita cara kita mencari maklumat dan apa maklumat yang kita berminat. Kalau awak nak tahu, Amazon dia ada Amazon macam prediction, di mana dia boleh teka apa yang awak nak dan hantar barangan tersebut ke rumah sebelum anda memesannya. Dan dikatakan mereka mempunyai tahap ketepatan lebih daripada 92%, di mana bermaksudnya daripada 100 barang dia hantar tu hanya 8 barang saja yang dihantar balik kerana orang reject, yang 92 orang ambil. So they already have first strike capability hanya dengan menggunakan AI. Dan AI ni apabila ia berganjak masuk ke dalam kenderaan sebagai kenderaan pintar yang tidak lagi memerlukan pemandu, ia akan menjadi AI mutakhir, iaitu kepintaran mesin yang paling canggih sekali yang menggunakan visual AI. Dan apabila itu sudah berlaku, sekarang ni mungkin kita punya rasa AI ni hanya di virtual world ataupun di social media, tapi ia akan masuk ke alam betul, di mana selain daripada kereta pintar, kita akan ada robot-robot ataupun kenderaan dalam rumah yang boleh bergerak sendiri, boleh fikir sendiri dan boleh menghasilkan keperluan ataupun melakukan kerja-kerja dalam rumah secara sendiri. Dan ini semua ialah sesuatu yang akan berlaku dalam tempoh yang agak dekat, dalam tempoh saya rasa dalam jangka hayat anak-anak saya, benda ni akan berlaku secara berleluasa. Anak-anak kita semua mungkin akan menjadi satu generasi yang terakhir yang mempunyai kerja secara konvensional. Saya rasa daripada generasi cucu saya, cucu kita semua, mereka tidak akan ada kerja secara konvensional lagi, kerana ini satu anjakan yang sangat-sangat besar. Dan jika kita tidak mengambil teknologi kereta elektrik ini, kita akan sangkut dalam satu teknologi atau paradigma teknologi yang terkebelakang dan cara pemikiran yang terkebelakang, dan akan menyebabkan keseluruhan negara kita ketinggalan. Ini bukan pasal kereta elektrik saja, tapi ini adalah satu langkah yang sangat besar yang kita perlu ambil untuk masa depan. Okey, saya tengok sampai habis. Terima kasih banyak-banyak. Kalau suka, tekan butang like, kongsi dengan kawan-kawan, tolong subscribe kita, dan kalau boleh tekan butang loceng. Pemandu Malaysia, pemandu yang berhemah. Kita jumpa lagi, insya-Allah.